صراط الذين غير اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wahdaniyah dalam af'al itu menafikan suatu, yaitu dua perkara. Pertama, menduai akan af'al Allah Ta'ala di dalam menjadikan atau meniadakan. Dan kedua, menafikan barang sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala dengan memberi bekas ia barang suatu dengan adatnya atau dengan kuatnya. InsyaAllah Ta'ala lagi akan datang bicaranya dan masalah iftiqar alam kepada Allah, bukan dan dalam masalah iftiqar alam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahdaniyat dalam af'al itu, wahdaniyat artinya keesaan Allah Ta'ala. Jadi keesaan Allah Ta'ala itu dilihat daripada tiga sudut pandang. Pertama zat, kedua sifat, ketiga af'al. Baik, ini yang ketiga. Dan wahdaniyat dalam af'al artinya dalam af'al Allah Ta'ala. Af'al artinya perbuatan-perbuatan. Baik, karena perbuatan ini banyak. Kita melihat orang berjalan, kita kata itu adalah satu perbuatan. Kita melihat orang berkata-kata, itu adalah satu perbuatan. Kita melihat orang makan ubat, itu adalah satu perbuatan. Jadi yang nak ditauhidkan, yang nak diesakan itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan selain daripada Allah. Kerana hasilnya nanti adalah Allah yang maha berkuasa menentukan segala-galanya. Jadi manusia tempat Allah memperlakukan segala af'alnya, segala perbuatan-perbuatannya. Yang dituntut daripada manusia ridha dengan perbuatan-perbuatan Allah yang dijadikan atau yang dijelmakan pada dirinya, atau dalam istilah tasawufnya dikatakan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam perbuatan hamba. Baik, jadi wahdaniyat dalam af'al. Jadi perbuatan tadi kan banyak, dah kita sebutkan. Sebab itu orang sufi dia kata bahawa perbuatan itu adalah satu kisah dan cerita yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak azali lagi. Namun pembuktiannya atau kenyataannya diperoleh
pada masa sekarang dengan kita melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh segala makhluknya. Pokok yang bergerak dikatakan perbuatan juga. Haiwan yang melata, yang berjalan itu juga perbuatan. Baik, cuba kita tengok di sini. Di mana nak kita tauhidkan? Dia kata wahdaniyat dalam af'al itu menafikan sesuatu. Sesuatu itu apa dia? Iaitu sesuatu itu dua perkara. Ada dua perkara yang dikaitkan dengan sesuatu yang mesti dinafikan, dan sesuatu itu terkait dengan perbuatan. Dan perbuatan tadi banyak. Perbuatan manusia ada, perbuatan yang bukan manusia pun ada. Baik. Pertama sekali yang nak dinafikan adalah menduai. Menduai maknanya ada sekutu. Pertama menduai yakni menyengutui akan af'alullah, yaitu akan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dalam menjadikan atau meniadakan. Maknanya yang boleh menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu adalah perbuatan Allah. Artinya adalah selain daripada Allah tidak boleh mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Itu dia punya basic dia, asas dia macam itu. Maknanya sesuatu yang belum ada kemudian dia ada, itu bukan perbuatan makhluk. Itu datangnya daripada Allah. Baik. Ada tak benda yang tak ada tiba-tiba ada? Ada. Apa dia? Seperti katakan puting beliung. Dah, puting beliung. Gempa bumi. Tadi tak ada, tiba-tiba ada. Siapa mengadakan dia? Allah Ta'ala. Dalam Quran kata apa dia? Wa ataina min kulli syai'in sababa. Setiap benda itu kami jadikan dia bersebab. Maknanya Allah mengatakan kami yang menjadikan dia, tetapi ada sebab dia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan di darat dan di lautan, kesan daripada perbuatan tangan manusia. Ini atas jalan majaz nama dia, iaitu atas jalan pinjam cakap. Perbuatan itu nisbah kepada manusia melakukan kerosakan, ya. Kemudian pula ada puting beliung, adanya gempa bumi, itu adalah dijadikan oleh Allah, dikatakan af'al Allah, tetapi sebabnya dijadikan sebab itu kepada perbuatan manusia. Maka af'al Allah Ta'ala tadi daripada tak ada, dialah yang mengadakan, bukan yang lain daripada Allah. Sama ada yang bersebab atau tidak bersebab. Yang tadi bersebab, Allah yang menjadikan. Ada juga tidak bersebab, Allah juga yang menjadikan. Itu kita mengatakan apa dia? Wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Atau meniadakan sesuatu. Daripada puting beliung yang begitu hebat, tiba-tiba dia hilang entah ke mana. Siapa yang meniadakan dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan yang lain. Baik. Itu yang kita lihat fenomena. Begitu juga kehidupan manusia. Daripada tidak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Mengadakan si fulan, melahirkan ia ke dunia, itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mematikan seseorang, itu juga perbuatan daripada perbuatan-perbuatan Allah. Baik. Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ajalul maqtul, ajal orang yang dibunuh. Adakah itu
tarikh matinya ataupun tarikh matinya bukan di situ tapi disebabkan dibunuh oleh orang, maka dia telah mengerat satu daripada takdir yang telah ditentukan Tuhan. Atau macam mana? Kita ahli sunnah mengatakan matinya itu adalah Allah yang mematikan, dan itulah janjian Allah untuk diri dia. Baik. Tapi ada yang mengatakan tidak. Dia kata bukan itu ajal dia. Ajal dia lambat lagi, tapi disegerakan dengan pembunuhan tersebut. Itu daripada Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnah mengatakan kalau mati dia itu adalah ajal dia, dan itulah tandanya Allah yang meniadakan daripada ada roh kepada tidak ada roh, daripada hidupnya kepada matinya. Takkan hidup dan mati sahaja. Segala terjadi yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba ada, Covid tak ada tiba-tiba ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh menghilangkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Baik. Maka kita sebut daripada awal tadi perbuatan itu banyak, tetapi harus kita memandang perbuatan itu datangnya daripada Allah secara aslinya. Namun disandarkan kepada manusia, sebab dan akibat itu adalah jalan beradat sahaja, bukannya wajib menjadi seperti itu. Baik. Jadi pegangan kita yang pertama adalah wahdaniyat dalam perbuatan, artinya tidak ada perbuatan lain yang boleh meniadakan dan boleh mengadakan, yang boleh cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid af'al, nama dia. Baik. Dan kedua, menafikan barang sesuatu. Apa yang sesuatu? Yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa jua? Dengan memberi bekas. Memberi bekas apa dia? Memberi kesan. Memberi kesan tu maksud dia apa? Mengadakan dan mentiadakan. Itu makna memberi bekas. Seperti kenyang, itu memberi bekas. Seperti lapar, itu memberi bekas. Seperti mati, itu memberi bekas, nama dia. Memberi bekas, memberi kesan dalam mematikan, memberi kesan dalam menghidupkan, memberi kesan dalam menyehatkan. Itu namanya memberi bekas. Baik. Dalam masalah ini, kalau kita melihat orang sakit, dia makan ubat. Yang kita lihat itu ubat yang dimakan. Perbuatan mengelokkan tu siapa yang punya? Allah yang punya atau ubat yang punya? Allah yang punya. Kalau kita katakan seseorang tadi termakan racun, maka mudarat diri dia, maka perbuatan memudaratkan itu datangnya daripada racun atau datangnya daripada Allah? Datangnya daripada Allah. Maka yang kedua ini dikatakan satu benda seperti mana ubat. Ubat itu tidak boleh menyembuhkan, kerana menyembuhkan itu Allah. Jadi oleh kerana itu bila kita mengatakan ada dua menyembuhkan, Allah dan juga ubat, itu bentuk penyengutuan. Ini dalam ilmu tauhid. Maka mentauhidkannya macam mana? Sesuatu itu tidak boleh memberi mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Cuba tengok. Dia kata menafikan barang sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Ubat tadi, contoh, kita ambil ubat terus. Sesuatu seperti ubat dengan memberi bekas, dengan menyembuhkan. Baik, kita nafikan. Itu ubat tidak boleh menyembuhkan kalau Allah tidak mau menyembuhkan dia. Kerana menyembuhkan bukannya ubat, tetapi Allah Ta'ala. Baik. Barang sesuatu dengan adatnya, dengan adatnya, kebiasaan. Seperti apa dia? Makan. Apakah yang terjadi selepas makan? Pada adatnya kenyang. Maka contoh di sini kita mengatakan begini. Dan kedua, menafikan barang sesuatu seperti nasi dengan mengenyangkan. Sesuatu dengan adatnya, dengan kebiasaan nasi tersebut perlu kita nafikan. Artinya adalah itu pada adatnya sahaja kenyang dengan sebab makan nasi. Tetapi yang sebenarnya adalah yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita katakan di sini, habis nasi itu macam mana? Nasi itu mengenyangkan pada adatnya sahaja, hukum adat. Tetapi hakikat yang mengenyangkan itu adalah Allah Ta'ala. Demikian juga dia kata, atau dengan kuatnya seperti ubat. Ubat yang dimakan boleh menyembuhkan. Jadi kita kata menyembuhkan itu adakah ubat? Pada adatnya sahaja. Tetapi pada hakikat yang sebenar, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sebab itu sekalipun kita ambil vaksin ke, kita jaga kesihatan kita ke, kita kena pegang baik-baik bahawasanya ini makhluk sebagaimana kita. Sebagaimana ilmu tauhid mengatakan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Sesuatu itu tidak boleh mengambil perbuatan Allah Ta'ala. Yang ada pada dia adalah itu sekadar pada adatnya menyembuhkan, tapi hakikatnya tidak. Kalau Allah tidak mengizinkan dia sembuh, dia tak akan sembuh. Kalau Allah tidak mengizinkan dia kena COVID, dia tak kena COVID. Allah tak izinkan. Kalau Allah mengizinkan enjet banyak kali macam mana sekalipun, kerana yang mengelakkan penyakit bukannya vaksin, bukannya perbuatan makhluk, tetapi daripada Allah. Maknanya kita ambillah vaksin, kita berubatlah macam mana sekalipun, pegangan hati kita kena jelas, supaya jangan merosakkan akidah kita. Kerana kita hidup tak lama. Bayangkan kalau hidup yang tinggal setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita merosakkan di akhir usia kita dengan akidah yang rosak. Sebab tu di sini dia kata apa tadi? Tidak ada perbuatan lain yang boleh memberi bekas kecuali perbuatan Allah. Sama ada kita mengatakan ada Tuhan lain yang boleh menyembuhkan kita, tidak ada. Atau sesuatu diciptakan Tuhan itu boleh melakukan sebagaimana perbuatan Allah Ta'ala, seperti menyembuhkan, memudaratkan dan sebagainya. Tak boleh. Seorang terminum racun, kemudian dia sakit. Apa kita kata? Dia sakit pada adatnya makan racun, tetapi sebenar yang menjadikan dia sakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Begitu juga pisau. Pisau dengan kekuatan yang dia ada boleh melukakan. Pegangan kita macam mana? Betul dia melukakan pada adat, tetapi boleh terjadi sebaliknya, kerana kita tidak menafikan mukjizatnya Nabi Allah Ismail, yang mana ketika dia sembelih dia tidak luka. Macam-macam dia kata, ya wahai bapa aku, asah pisau tu lagi, tajamkan dia, jangan kau pandang mukaku, palingkan mukaku tempat lain dan kau ke tempat lain, tanggalkan pakaian aku, jangan kasih kena darah. Ketika kau menyembelih tadi, dia ajar semua. Dia beritahu Nabi Ibrahim AS. Tapi ketika disembelih tidak melukakan. Kerana apa dia? Pada adatnya boleh melukakan, tetapi Allah tidak mengizinkan, maka takkan luka. Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar, dibuatkan berbulan-bulan orang mencek kayu api, berbulan-bulan orang gali lubang, sampaikan nak mati bernazar pula. Dia kata, kalau aku sehat ni, aku bernazar untuk mengutip kayu api untuk bakar Ibrahim. Sampai begitu sekali dia percaya Tuhan dia Namrud. Dikumpulkan kayu api berbulan-bulan lamanya. Bayangkan banyak mana kayu api tadi. Dihidupkan api, dilemparkan Nabi Ibrahim daripada jauh, kerana tak boleh dekat, api terlalu besar. Tapi Nabi Allah Ibrahim, baju pun tak terbakar. Itu bukti apa tu? Iaitu bukti menunjukkan bahawasanya api itu pada adatnya boleh mencederakan, tetapi hakikatnya yang menjadikan luka, cedera dan sebagainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan yang lain daripada Allah boleh melakukan sebagaimana Allah Ta'ala buat, itu namanya apa dia? Kita mensyirikkan af'al Allah Ta'ala. Ini ilmu tauhid. Baik, tauhid mengatakan tak boleh. Kita kena katakan pada hakikatnya daripada Allah, pada hakikatnya Allah yang boleh menjadikan mudarat manfaat, bukannya ubat, bukannya racun, bukannya apa, cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis yang kita buat, kita elakkan diri, kita buat apa semua ni, makan ubat sebagainya, untuk apa dia? Kerana usaha ikhtiar sahaja yang tidak boleh memberi bekas, kerana usaha ikhtiar itu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Baik, ini kena faham baik-baik, ya. Kalau tak, kita tidak mentauhidkan af'al nama dia. Kita mensyirikkan af'al Allah Ta'ala. Walaupun kita mentauhidkan zat, kita mentauhidkan sifat, tapi tidak mentauhidkan af'al, kita tidak lagi bertauhid. Rosak. Baik.
Ini cerita dia 3 tolak 1 bukan 2. 3 tolak 1 jawapan dia kosong. Maknanya 3 perkara ni kita cuma tidak ambil 1 je, 2 kita terima, bukan bakinya 2, bakinya kosong terus. Maknanya 3 perlu ditauhidkan. Baik. Kemudian atau dengan kuatnya seperti api tadi, insya-Allah taala ya, lagi akan datang bicaranya. Nanti akan dibahaskan lagi bila di dalam masalah iftiqar alam. Iftiqar alam maknanya memerlukan alam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia, untuk menentukan nasib dia, untuk menyusun atur segala kehidupan dia. Itu dalam bab masalah istighna dan iftiqar yang lagi akan datang perbahasannya di dalam perbahasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita kata ada 68 perbahasan nanti. Baik. Kemudian dan kata setengah ulama mana ni? Ulama tauhid. Wahdaniyat di dalam af'al itu apa dia? Alla khaliqan lil alami illallahu. Maknanya apa dia? Alla khaliqa, tidak ada khaliq iaitu pencipta, lil alami bagi alam ini yang kita tinggal, illallahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah pencipta alam. Baik. Pencipta alam maknanya apa dia? Iaitu yang menjadikan daripada tak ada kepada ada, yang mentiadakan setelah adanya, yang menyusun aturnya Allah Ta'ala, yang menjadikan dia berbentuk begitu juga Allah Ta'ala, yang menjadikan dia ya, segala-galanya, menentukan segala-gala takdir, qada dan qadarnya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lafaz khaliq itu menunjukkan apa dia? Mencakupi segala-galanya. Asalkan dia terkait dengan perbuatan, itu adalah perbuatan yang datangnya daripada Allah. Manusia dia ada kehidupan dia sendiri. Maknanya ada sebahagian manusia begini, sebahagian manusia begini. Seramai-ramai manusia ini berlain-lainan rupa dia, berlain-lainan perangai dia, berlain-lainan kegemaran dia. Siapakah yang menjadikan? Itu semua terkait dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang datangnya daripada Allah. Maka orang bertauhid dia nampak datang semua itu daripada Allah Ta'ala belaka. Kalau yang lebih halus daripada itu, mengata perbuatan itu artinya mengata Allah Ta'ala. Sebab itu orang sufi dia banyak apa dia? Dia banyak menerima, dia banyak redha, banyak tawakal dia, banyak merendahkan diri dia. Sebab kerana dia melihat perbuatan tadi bukan perbuatan si fulan, tetapi itu datangnya daripada perbuatan Allah. Kalau datangnya daripada perbuatan Allah, mengata perbuatan tersebut, mengata siapa dia? Mengata kita kepada Tuhan yang punya perbuatan yang hakiki, yakni Allah. Jadi macam mana? Inilah orang-orang sufi, dia ridha biqada'illah, iaitu dia ridha dengan keputusan Allah. Kerana dia memandang kepada af'al tadi, ini perbuatan Allah Ta'ala yang punya perbuatan. Jadi macam mana keadaan diri dia? Ridha dengan perbuatan Allah. Tempat zahir nyata perbuatan di mana? Pada diri manusia, pada semua diri manusia, kepada semua makhluk yang ada. Di sanalah pembuktiannya. Baik. Pembuktian atau dikatakan mazhar tajalli, tempat nyata perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi bukti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya tadi. Baik. Yakni bahawasanya tiada yang menjadikan alam melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Syekh Sanusi, wahdaniyat itu dibahagi atas 3. Ini kata Syekh Sanusi, ya. Pertama sekali menafikan banyak di dalam zat Allah Ta'ala. Menafikan banyak artinya menafikan kam munfasil, kam muttasil pada zat. Maknanya banyak tadi lebih daripada satu.
2, 3, 4 dan sebagainya. Artinya Allah Ta'ala itu tidak esa pada zatnya. Seandainya kita mengatakan zat Allah Ta'ala itu ada unsur-unsur yang tertentu di dalam zatnya, jadi ini dinafikan. Sebab itu kata Imam Sanusi, menafikan banyak unsurnya di dalam zat Allah Ta'ala yang esa, itu menjadi syirik, menjadi kufur. Baik. Atau di dalam sifatnya, maka dinamai ia kam yang muttasil, yaitu menafikan atau di dalam sifatnya. Maknanya kam muttasil di dalam sifat. Artinya apa dia? Di dalam zat Allah Ta'ala itu adanya sifat, maka sifat Allah Ta'ala itu setiap sifatnya esa. Tidak ada dua kudrat. Kalau dua kudrat makna tidak esa pada sifat. Maka pada zat yang satu dinafikan berbilang-bilang sifat yang sama, itu dikatakan menafikan kam muttasil pada sifat. Baik, itu bahagian yang pertama. Dan kedua, menafikan nazir. Nazir ni apa dia? Iaitu bandingan. Bandingan yang boleh kita banding-bandingkan. Menafikan nazir bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala Azza wa Jalla di dalam zatnya. Maknanya apa dia? Ada zat lain yang sebanding dengan zat Allah Ta'ala, itu kita nafikan. Tidak ada zat lain yang sama rupanya, sama jenisnya dengan zat yang mana zat Allah yang wajibul wujud. Tidak ada, itu dinafikan. Atau di dalam sifatnya, maknanya tidak ada sifat lain yang dimiliki oleh zat yang lain sama dengan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka dinamai ia kam yang muttasil, kam yang munfasil. Kam yang munfasil maknanya kuantiti yang terpisah. Maknanya ada dua sifat daripada dua Tuhan, itu mustahil. Baik. Maka dua baru, iaitu menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada zat dan sifat. Baik. Iaitu menafikan kam muttasil pada zat dan sifat, menafikan kam munfasil pada zat dan sifat. Baik. Dan ketiga, yang terakhir, dan ketiga, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu munfarid. Munfarid maknanya tunggal, iaitu munfarid ia, tunggal ia dalam menjadikan alam. Maknanya tidak ada kongsi-kongsi dengan mana-mana zat untuk menjadikan alam ini. Perbuatan dia sahaja. Baik. Adakah semasa menjadikan alam sahaja? Tak ada sampai bila-bila. Segala perbuatan yang ada itu hakikatnya adalah daripada dia. Baik. Perlu ditauhidkan macam itu. Datangnya daripada dia. Cuma yang ada pada kita tadi, adalah bukan yang hakiki, bahkan majazi. Majazi artinya tidak original. Yang originalnya adalah perbuatan itu datangnya daripada Allah. Allah yang mengkehendaki tangan kita bergerak, Allah yang mengkehendaki kita hadir, Allah yang mengkehendaki kita bagian-bagian dan sebagainya. Baik. Jadi pegangan kita adalah, dia kata bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu munfarid ia dalam menjadikan alam ini. Maknanya alam ni ialah masih Allah. Selain daripada Allah dipanggil alam. Kalau begitu, kitalah alam, tentuanlah alam, segala benda yang dapat kita lihat itulah alam. Maka setiap alam itu ada perbuatan dia. Maka perbuatan itu adalah hakikat yang sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita belajar di dalam bab sifat iradat nanti. Allah memiliki kehendak. Allah mengkehendaki si fulan menjadi kafir. Allah mengkehendaki si fulan menjadi mukmin. Allah mengkehendaki Fir'aun mati kafir. Allah mengkehendaki Abu Bakar menjadi beriman. Adakah itu sahaja? Segala benda itu datang daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan memerintahkan dia ini memerintahkan alam, yakni mentadbir alam.
Segala yang ada di alam maya ini adalah daripada urus tadbir Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu pun yang terkeluar daripada urus tadbir Tuhan. Tak ada. Tidak ada istilah berjalan sendiri. Tidak ada. Melainkan semuanya adalah daripada perbuatan-perbuatan Allah. Baik. Tiada dengan wasitah. Jelas. Tidak dengan ada perantara. Artinya seperti Allah nak menjadikan si fulan itu lahir ke dunia, maka Allah pun menjadikan sepasang daripada manusia supaya datang nanti anak dia ada. Sebenarnya tidak, itu atas jalan adat semata-mata. Buktinya Nabi Isa alaihi salam, adakah ibunya Maryam berkahwin? Tak berkahwin. Tapi kenapa ada dia? Itu kita katakan tadi, kalau Allah mengkehendaki maka jadi. Dia kata, yalah tu ada mak dia. Nabi Adam mak tak ada, bapak tak ada, macam mana pula? Jadi maknanya apa dia? Pandang perbuatan Allah. Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja. Baik. Itu dikatakan tadi, yang memerintahkan dia Allah Ta'ala. Tiada dengan wasitah. Tidak perlu kepada perantara untuk mencapai iradah Allah Ta'ala. Untuk mencapai kehendak Allah Ta'ala, Allah tidak perlukan sesuatu yang lain. Untuk menjadikan terbakar, Allah tidak perlu kepada api. Tapi Allah menjadikan sebab dan akibat dalam kehidupan kita pada hari ini. Supaya apa dia? Supaya kita mengenal perbuatan yang sebenar itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Contoh-contoh yang ada, Allah jadikan Nabi Ibrahim terbakar. Allah menjadikan sebahagiannya terbakar. Allah menjadikan pisau tidak boleh melukakan Nabi Ismail. Sebahagiannya Allah lukakan. Supaya kita dapat melihat luka tak luka itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahajakah segala perbuatan yang ada? Baik. Jadi Allah tidak perlu kepada wasitah perantara, yakni antaranya. Antaranya maknanya perantaranya. Perantaranya. Dan tiada dengan kuat. Tiada dengan kuat seperti api tadi. Kekuatan yang ada pada api tidak boleh memudaratkan kalau Allah tidak mengkehendaki. Baik. Dan tiada memberi bekas. Dan tiada memberi bekas sekalian yang mawjud lain daripada Allah Azza wa Jalla di dalam barang sesuatu pun. Tidak ada boleh memberi mudarat. Tidak ada boleh mengadakan, tidak ada boleh mentiadakan dalam yang wujud ini, dalam alam ini, sama ada alam ini atau alam yang lain sekalipun, yang boleh mewujudkan, boleh mengadakan, memberi bekas itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itulah berkata musannif radhiyallahu anhu, munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Baik, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, wahdaniyat ini adalah sebahagian daripada kesimpulan ilmu tauhid. Sebagaimana kita kata tauhid itu mengesakan, tauhid makna mengesakan, dan perbahasan yang menjurus kepada mengesakan ini sifat wahdaniyah. Maka perhatikan baik-baik supaya jangan rosak akidah kita dengan kita menisbahkan sesuatu kepada yang tidak berhak. Yang berhak kepada sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan datang, kita sambung selepas raya. Kita berhenti kat sini dah. Azan 4 minit lagi. Terus kita terus. Sikit lagi. Kita ambil yang matan sahaja. Baik, munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad walasdiqa. Baik. Ini tuan-tuan, masalah af'al ini ini dibincangkan di dalam ilmu tasawuf. Sebab itu saya sebut juga lagi, memahami ilmu tasawuf itu adalah dengan memahami wahdaniyat dengan baik. Kalau tidak boleh memahami wahdaniyat dengan baik, tuan-tuan tidak boleh memahami ilmu tasawuf. Karena kita masih lagi mengaku-ngaku perbuatan sendiri. Walhal tadi disebutkanlah tanpa wasitah, tidak ada perantara. Allah mengkehendaki masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun.
Apa jua kehendak dia, itu pasti terjadi. Apa dia tidak kehendak, tidak akan terjadi. Maka terjadinya sesuatu itu adalah kehendak Allah, dan perbuatannya adalah datang daripada perbuatan Allah. Baik. Munazzahan, disucikan, awsafu, akan sifatnya, sifat Allah Ta'ala, saniyah, yang bagus, yang elok. Baik. Andiddin, disucikan sifatnya daripada mana? Andiddin, diddin maknanya daripada lawannya. Au syibhin, atau daripada keserupaan syarikin, iaitu keserupaan adanya sekutu yang sama dengan Allah Ta'ala pada sudut zat, sifat dan af'al. Tak ada. Mutlaqa, secara mutlak. Wa walidin, dan juga walid, iaitu bapa. Allah tidak berbapa. Kadzal walad, demikian juga walad, yakni anak, walasdiqa, dan juga kawan-kawan. Allah tidak punya tu semua. Baik. Yakni maha suci sifat Allah Azza wa Jalla. Maha suci sifat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi daripada sesuatu yang melawani dia. Melawani did tadi. Baik. Atau menyerupai akan dia, itu menyerupai Allah Ta'ala. Atau syarik, syarik maknanya sekutu. Halnya semata-mata, maknanya semata-mata tidak ada sekutu, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Dan maha suci pula ia Allah Ta'ala daripada beranak dan beristeri. Baik. Syahdan, lanjutan daripada itu, kata musannif itu menolakkan dia segala i'tiqad orang yang sesat. Ini tuan-tuan, maknanya setelah kita masuk wahdaniyat, ini adalah sifat salbiyah yang kelima. Maknanya selesai sifat salbiyah, kita akan masuk namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini namanya sifat wujudiyah, dan lawannya dipanggil did. Yang ini dikata tadi, yaitu munazzahan awsafu saniyah an diddin. Did ini artinya lawan yang bersifat ada. Ya. Ini sekadar dia punya selingan untuk yang akan datang. Karena kalau saya masuk ni kan dia akan masuk cerita tergantung, ya. Sebab ini dah masuk perbahasan sifat yang wujudiyah, dia sifat ma'ani yang 7. Maka sifat ma'ani yang 7 ini dikatakan sifat yang jenis ada. Maka lawannya juga sifat yang jenis ada juga, tetapi mustahil adanya. Dia takkan ada. Tetapi kalau kita jadikan dia lawan, maka ulama mengatakan lawannya disebut did. Tetapi lawan daripada sifat salbiyah dipanggil naqid. Itu disebutkan naqid. Yang ini ulama kata andiddin, maknanya did itu lawan sifat yang wujudiyah kedua sekali. Ya. Baik. Itu sekadar muqaddimah lah untuk yang akan datang. Ya. Nanti kita akan sambung balik munazzahan awsafu saniyah andiddin aw syibhin syarikin mutlaqa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.